Naga dan Bayu, pertembungan dua era di Selat Melaka. Lenyapkan ancaman itu dari kawasan ini. Di atas lautan Selat Melaka yang gelap pekat, sekumpulan peluru berpandu anti kapal meluncur laju membelah permukaan air, dilepaskan dari kapal pemusnah tercanggih Britain, HMS Dragon, dengan ngauman yang menggegarkan. Detik itu sepatutnya menjadi saat penamat yang mutlak bagi kapal frigat tentara laut Diraja Malaysia, TLDM, KD Kinabalu. Namun, dalam sekelip mata yang menentang segala hukum fizik, kapal peronda Malaysia itu mengelak ke semua peluru berpandu dengan gerakan luar biasa sebelum hilang dari imbasan radar, lenyap seperti bayangan. Hantu, pegawai pemerintah HMS Dragon menggigil kedinginan. Beberapa menit sebelumnya, Kapten Victoria Arkwright sedang menikmati teh paginya dengan penuh keanggunan. Lihatlah kapal persiaran yang licin tanpa senjata itu. Adakah mereka membawa kapal mainan ke sesi latihan? Cemuhnya. Dia langsung tidak menyadari bahwa sikap sambil lewa itulah yang akan menjadi permulaan mimpi ngeri yang bakal menghancurkan keegoannya. Di tengah-tengah Selat Melaka, sebuah bayang gergasi membelah lautan biru kobalt, meninggalkan jejak buih putih di belakangnya. Itulah kebanggaan tentara laut di Raja Britain, kapal pemusnah Type 45 HMS Dragon. Sesuai dengan namanya, pada muncung kapal itu terlukis megah simbol naga merah Wales, memancarkan keindahan ganas yang menggerunkan sesiapa sahaja yang memandangnya. Dengan panjang 152 meter dan sesaran 8.000 tan, jentera gergasi ini bukan sekadar bongkah keluli. Setiap unit menelan belanja kira-kira 1 bilion pound, menjadikannya sebuah belanjawan negara yang terapung dan simbol marwah Britain. Suhu di dalamnya sentiasa selesa, lantainya digilap berkilat. Anjungannya, yang dipenuhi peralatan canggih, kelihatan tenang dan teratur seperti lobi hotel mewah. Di tengah-tengah anjungan itu, duduk dengan megah di kerusi kapten berlapik kulit ialah Kapten Victoria Arkwright, dilahirkan dalam keluarga bangsawan dan merupakan graduan terbaik dari Akademi Tentara Laut. Dia telah diamanahkan untuk memimpin kapal terhebat ini pada usia 30-an, satu pencapaian yang luar biasa. Berpakaian seragam yang kemas dengan rambut perangnya yang disanggul rapi, penampilannya tetap anggun walaupun di medan perang. Namun di sebalik mata birunya, terpancar riak pandang rendah yang tidak dapat disembunyikan. Pegawai nomor 1, adakah mata saya yang kabur? Atau kelembapan tropika ini sudah merosakkan radar kita? Victoria meletakkan cawan tehnya tanpa sebarang bunyi dan perlahan-lahan mengangkat tangan kanannya. Jari telunjuknya dihalakan ke arah sebuah kapal yang terapung di kejauhan. Adakah bongkah keluli licin itu benar-benar sebuah kapal perang? Ia kelihatan seperti model plastik yang belum siap dipasang. Di hujung pandangannya ialah kapal peronda generasi baharu TLDM yang dihantar untuk latihan bersama KD Kinabalu. Namun, kapal itu langsung tidak mempunyai ciri-ciri kegagahan seperti yang ada pada sebuah kapal pemusnah Type 45. Biasanya, sebuah kapal perang mempunyai siluet yang kompleks, dipenuhi antena yang mencakar langit, penutup sistem pelancaran menegak, VLS, yang memenuhi geladak, dan turret meriam utama yang besar. Semua ini adalah lambang kekuatan dan benteng pertahanan terhadap musuh. Tetapi KD Kinabalu, lambungnya sangat licin, dengan permukaan rata tanpa sebarang bonjolan. Sisinya condong ke dalam, seolah-olah ia hanya sekeping plat keluli kelabu gergasi yang dilipat, tiada bayang-bayang. Dan selain meriam utama, tiada senjata lain yang kelihatan. Satu-satunya ciri yang menonjol ialah tiang komunikasi komposit bersepadu yang kelihatan seperti tanduk di atas anjungan. Tetapi pada mata Victoria, ia kelihatan seperti mainan kanak-kanak. Tengok, Kapten, kata pegawai eksekutifnya sambil tersenyum sinis dan melihat melalui teropong. Hanya ada satu turret meriam, dan tiada apa-apa lagi. Tiada pelancar peluru berpandu anti kapal, tiada juga sistem senjata jarak dekat, CUS. Kapal ini lebih teruk daripada bot peronda Lanun. Mungkin bajet mereka tidak mencukupi. Gelak tawa kru memenuhi anjungan. Hei, adakah mereka serius mahu berlatih dengan kita menggunakan kapal itu? Mungkin mereka mahu bermain baling bola? Silap-silap mereka terbawa feri penumpang. Victoria menggelengkan kepalanya sambil mengeluh. Kapal kebanggaannya, Type 45, dilengkapi dengan radar Samson yang canggih,
mampu mengesan objek sekecil bola kriket dari jarak ratusan kilometer dan memintas peluru berpandu yang datang pada kelajuan Mach 4 secara serentak. Inilah teras pertahanan udara armadanya, perisai terkuat. Kepercayaan ini menjadi tulang belakang keyakinannya. Berbanding dengan itu, kapal Malaysia di hadapannya kelihatan sangat lemah dan aneh. Walaupun dia tahu secara teori bahwa reka bentuk itu adalah untuk tujuan halimunan stealth, nalurinya tetap melabelkannya sebagai satu kelemahan. Bagi tradisi kesatria tentara laut diraja yang menjunjung kemegahan, tradisi, dan kuasa tembakan yang unggul, bentuk licin itu kelihatan seperti sikap pengecut yang tidak mempunyai semangat untuk berjuang. Saya amat kecewa. Tidak sangka waris pahlawan Laut Melaka yang hebat suatu ketika dahulu muncul di hadapan kita dengan sebuah kapal persiaran plastik, kata Victoria sambil berdiri dan merenung tajam ke arah KD Kinabalu melalui tingkap. Baiklah, jika mereka mahu bermain perang-perang, sebagai sekutu adalah menjadi belas kasihan kita untuk mengajar mereka apa itu peperangan sebenar. Suaranya bertukar dingin seperti ais. Pegawai komunikasi, buka saluran ke kapal Malaysia. Mesej berbunyi, ini HMS Dragon milik Duli Yang Maha Mulia Ratu. Mulai sekarang, kami menganggap kapal Anda sebagai sasaran musuh dan akan memulakan latihan menjejak dalam format tempur sebenar. Amaran, Anda tidak akan dapat lari dari radar Samson kami. Jika mahu merayu meminta belas kasihan, inilah masanya. Baik, Puan. Mesej dihantar segera. Jawab pegawai komunikasi dengan teruja. Suasana di anjungan berubah daripada kebosanan kepada keseronokan sadis, seperti pemangsa yang bakal bermain dengan mangsanya. Victoria duduk semula dan menyilangkan kakinya dengan anggun. Mari kita lihat berapa banyak keberanian yang tersembunyi di dalam badan kapal yang licin itu. Pengemudi, stesen tempur, kuasa radar maksimum. Jerat kapal kecil itu dalam jaringan elektronik kita dan tanamkan ketakutan yang akan membuatkan mereka tidak mahu ke laut lagi. Siren penggera berbunyi nyaring, dan jantung kapal pemusnah Type 45 itu mula berdegup kencang. Detik itu, kapal pertahanan udara terkuat di dunia telah menunjukkan taringnya. Mereka yakin latihan ini akan menjadi pembantaian berat sebelah. Mereka membayangkan kapal Malaysia yang malang itu akan panik dan melarikan diri dengan kelam kabut, satu pemandangan yang akan menjadi hiburan untuk minuman malam mereka nanti. Namun, Victoria telah membuat satu kesilapan yang besar. Rupa KD Kinabalu yang dilihatnya hanyalah image palsu yang sengaja ditunjukkan oleh Malaysia. Di sebalik perisai licin yang menyembunyikan taringnya, sebilah keris teknologi yang ditempa dengan jiwa dan raga oleh jurutera Malaysia sedang dihalakan secara senyap tetapi tepat ke lehernya. Belum ada sesiapa yang menyadarinya. Sementara Kapten Victoria sedang ketawa angkuh, keadaan di dalam KD Kinabalu sunyi sepi seperti di dasar lautan. Mesej dari HMS Dragon, Kapten. Mereka akan memulakan latihan menjejak dengan kapal kita sebagai sasaran, lapor pegawai komunikasi. Difahamkan. Sebelum mereka berubah pikiran, mari kita mulakan persiapan kita, jawab Kapten Azman bin Rahman dengan suara yang tenang dan ringkas. Dia tidak berada di dalam sebuah bilik yang malap dan sesak dengan pipe dan meter, seperti anjungan kapal perang konvensional. Tempat ini adalah sebuah ruang futuristik yang kelihatan seperti set film fiction science, pusat maklumat tempur, PMT, bersepadu yang canggih. Tempat duduk disusun dalam bulatan, dikelilingi oleh skrin monitor 360 darjah yang besar. Pada skrin itu, image dari kamera luar yang menunjukkan ufuk, maklumat radar, data analisis musuh, dan status kawalan kerusakan kapal dipaparkan serentak dalam realiti terimbuh. Ia terasa seolah-olah seluruh PMT itu adalah sebuah set kepala VR gergasi. Hanya dengan menggerakkan kepala, beberapa orang pegawai yang bertugas di situ dapat memahami keseluruhan medan perang dari pandangan mata helang. Kapten, nampaknya pihak sana sangat bersemangat. Mereka menghalalkan pancaran radar aktif mereka ke arah kita tanpa henti, seolah-olah mereka menjerit. Kami di sini, kata pegawai torpedo, sambil tersenyum sinis, sambil menyentuh panel holografik yang terapung di udara. Itu sudah dijangka. Dalam pikiran mereka,
Kita ini seperti sasaran yang tidak berdaya, jawab Azman sambil memandang monitor dengan tenang. Di skrin itu terpapar image kapalnya sendiri, KD Kinabalu. Bentuk yang diejek oleh pihak British sebagai kapal persiaran licin itu menyembunyikan rahasia teknologi halimunan yang dahsyat, hasil usaha keras para jurutera Malaysia. Pertama, badan kapal yang licin tanpa bonjolan itu bukan sekadar reka bentuk. Ia adalah bentuk muktamad untuk memesongkan gelombang radar musuh. Radar berfungsi seperti membaling bola dan mengesan kedudukan berdasarkan bola yang melantun kembali. Kapal perang konvensional mempunyai banyak bonjolan seperti antena dan pagar, menyebabkan bola radar melantun ke merata tempat dan kembali terus kepada musuh. Tetapi KD Kinabalu berbeza. Dengan semua sisinya dicondongkan dan permukaan yang licin tanpa sebarang bonjolan, bentuknya bertindak seperti cermin, sengaja memesongkan bola radar ke arah yang jauh berbeza dari musuh. Tambahan pula, permukaan badan kapal disalut dengan beberapa lapisan cat khas yang menyerap gelombang radar, umpama span halimunan. Melalui dua lapisan pertahanan ini, badan kapal keluli sepanjang 130 meter itu hanya kelihatan seperti bot nelayan kecil atau sekumpulan burung laut pada skrin radar musuh. Inilah keajaiban teknologi halimunan bertaraf dunia. Dan tiang komunikasi bersepadu yang diejek oleh Victoria itu, itulah pusat kecerdasan KD Kinabalu. Semua antena komunikasi, radar, dan peralatan perang elektronik yang dahulunya berselerak di serata tiang kini, disepadukan ke dalam satu menara dan ditutup dengan penutup khas. Ibaratnya, jika dahulu Anda membawa kamera, pemain musik, dan GPS secara berasingan, kini semuanya disatukan dalam sebuah telepon pintar. Ini membolehkan kapal itu mengekalkan ciri halimunannya sambil memintas isyarat musuh dan melancarkan serangan elektronik balas dengan mudah. Ketua Jurutera, bagaimana keadaan enjin? Semuanya hijau, Kapten. Gabungan enjin turbin gas dan diesel sedia untuk mengaum pada bila-bila masa. Tidak seperti kapal Type 45 mereka yang megah itu, enjin kita tidak akan meragam sama ada di kawasan tropika maupun sejuk. Bagus, Azman mengangguk. Di dalam hati mereka, tersemat semangat yang membara, semangat Malaysia boleh. Ketika dunia memandang rendah keupayaan Malaysia, dengan alasan budget terhad dan kekurangan tenaga manusia, KD Kinabalu tidak menjadikan itu sebagai alasan. Jika tenaga manusia kurang, biarkan sistem mengambil alih. Ia bukan soal kapal ini hanya boleh memuatkan 90 orang. Sebaliknya, ia direka dengan sepenuh jiwa agar 90 orang kru dapat memberikan prestasi maksimum. Kapal British memerlukan 200 orang kru yang berhempas pulas untuk menyelenggara sistem mereka. Sebaliknya, di sini, dengan separuh jumlah itu, mereka boleh melakukan tugas yang lebih baik sambil menikmati kopi. Inilah kebanggaan dan kebijaksanaan jurutera Malaysia, mengubah kelemahan menjadi kekuatan. Kapten, sistem bot, tanpa pemandu, BTP, sedia untuk dilancarkan. Boleh lepaskan klon kita, pada bila-bila masa, lapor pegawai torpedo. Inilah satu lagi katrop yang disembunyikan oleh KD Kinabalu. Pada asalnya, bot tanpa pemandu ini direka untuk membersihkan periuk api. Namun, dengan keupayaan navigasi autonomi dan fungsi pengumpan, Deco, ia menjadi ninja terbaik untuk mengelirukan musuh. Walaupun sebuah kapal peronda, ia mampu melaksanakan pelbagai tugas serentak. Kepelbagaian fungsi inilah strategi kelangsungan hidup yang dicipta oleh negara yang mempunyai sumber terhad. Puan kesatria dari Britain itu mahu mendidik kita, kononnya, kata Azman dengan senyuman sinis di bibirnya. Ia adalah senyuman seorang pemburu yang yakin mangsanya telah masuk ke dalam perangkap. Ajarkan mereka tentang peperangan modern. Semua kru, mulakan pertempuran. Pertama, kita akan menghilangkan diri. Aktifkan sistem perang elektronik. Seketika itu, pemandangan pada monitor 360 darjah bertukar menjadi merah. Gelombang elektronik yang kuat dan tidak dapat dilihat dilepaskan dari tiang bersepadu KD Kinabalu, menusuk terus ke arah radar Samson milik kapal British yang sedang berputar dengan angkuh. Tiada satu pun peluru fizikal yang dilepaskan. Tetapi dalam peperangan laut modern, pada detik itulah, pemenangnya telah ditentukan. Para perwira yang tenang ini telah melepaskan satu pukulan halimunan yang akan meremukan kebanggaan tentera laut terkuat di dunia. Sasaran dikunci,
Radar bertindak balas. Jeritan juru teknik radar di Pusat Maklumat Tempur PMT, HMS Dragon bergema. Bagi Kapten Victoria, itu adalah laporan yang paling mustahil pernah didengarnya sepanjang hidupnya. Jangan mengarut, musuh ada betul-betul di hadapan kita. Saya boleh lihat dengan teropong, jerit Victoria, tidak dapat menyembunyikan kemarahannya. Di luar tingkap KD Kinabalu memang jelas kelihatan. Tetapi pada skrin utama PMT, hanya lautan biru yang terbentang luas tanpa sebarang titik merah yang menandakan musuh. Radar Samson yang digembar-gemburkan sebagai yang terhebat di dunia kini berputar sia-sia, seolah-olah coba menangkap angin. Sistem ralat? Semula, sudah coba puan. Tapi gagal. Gelombang radar seolah-olah disedut. Seperti lohong hitam, tangan juru teknik radar itu menggeletar. Inilah intipati sebenar keupayaan Halimunan KD Kinabalu. Bentuk dan cat khasnya telah memesongkan atau menyerap gelombang radar. Tiada satupun isyarat yang dihantar oleh kapal British itu kembali. Tanpa mengetahui kedudukan musuh, peluru berpandu dan meriam 127 mm mereka yang hebat itu hanyalah hiasan besi yang berat. Kapal yang mereka ejek sebagai kapal persiaran plastik sebentar tadi, kini telah menjadi hantu yang tidak dapat disentuh mempermainkan mereka. Kapten, ia memecut laju, coba melarikan diri. Serentak dengan jeritan pemerhati, KD Kinabalu mula bergerak pantas meninggalkan jejak buih putih. Pergerakannya sangat lincah untuk sebuah kapal perang gergasi, seolah-olah ia meluncur di atas permukaan air. Kelajuan penuh, kejar secara visual. Jika mereka mahukan pertempuran gaya lama, kita akan layan. Atas arahan Victoria, enjin gergasi HMS Dragon mengaum. Kuasa besar yang dijana oleh sistem pendorongan elektrik bersepadu, IFEP, disalurkan ke bebaling, dan badan kapal seberat 8.000 tan itu membelah lautan. Tetapi pada ketika itu, Kapten, radar mengesan sesuatu. Banyak sasaran musuh. 10, 20, terus bertambah. Skrin PMT serta-merta bertukar menjadi merah amaran. Permukaan laut yang tadinya kosong tiba-tiba dipenuhi dengan titik-titik merah yang tidak terkira banyaknya. Mereka muncul mengelilingi kedudukan asal KD Kinabalu, membentuk formasi yang menakutkan dan sedang marah ke arah mereka. Apa ini? Bala bantuan Malaysia? Bukan puan, saiznya kecil. Seperti sekumpulan bot torpedo. Itulah sekumpulan bot tanpa pemandu, BTP yang telah dilepaskan secara senyap oleh KD Kinabalu. Pada asalnya ia adalah alat untuk membersihkan periuk api, tetapi jurutera Malaysia telah mengubah suainya secara elektronik. Dengan memasang pemantul yang kuat pada bot-bot kecil ini, ia kelihatan seolah-olah sebuah armada utama di skrin radar. Inilah taktik umpanan, versi modern teknik klon bayangan oleh ninja. Mana yang asli? Tembak jatuh semuanya. Sistem senjata jarak dekat, mulakan tembakan, jerit Victoria, hilang pertimbangan. Meriam 30 mm kebanggaan kapal British itu memuntahkan api, menghentam permukaan laut dengan ganas. Pancutan air meletus, tetapi titik-titik merah yang sepatutnya musnah itu tidak hilang. Malah, serpihan yang hancur itu turut memantulkan gelombang radar, menyebabkan jumlah musuh di skrin terus bertambah. Pertarungan menentang ilusi yang tidak wujud, hanya peluru yang dibazirkan sia-sia, tembakan tidak cukup padat. Apa yang kamu semua buat? Tidak boleh, Puan. Sasaran tidak dapat dikunci. Serangan elektronik musuh terlalu kuat. Gelombang gangguan berkuasa tinggi yang dilepaskan dari tiang bersepadu KD Kinabalu seolah-olah sedang membakar otak elektronik HMS Dragon. Komunikasi radio hanya mengeluarkan bunyi bising yang tidak menyenangkan, memutuskan hubungan dengan kapal-kapal lain. Sistem panduan peluru berpandu terus memaparkan ralat, dan skrin radar Samson kelihatan seperti ribut pasir. Keadaan itu ibarat berdiri di gelanggang tinju dengan mata tertutup dan telinga tersumbat. Ironinya, kapal berteknologi tinggi itu telah dilumpuhkan oleh serangan berteknologi tinggi menjadi sekadar timbunan besi terapung. Kapten, jika ini berterusan, kita akan kehabisan peluru berpandu. Kita tidak boleh berdiam diri. Jika kita jatuh, armada utama di belakang kita akan terdedah. Pertahankan kapal ini walau apa cara sekalipun. Jangan banyak cakap, tembak, teruskan menembak.
pertunjukan kekuatan tentara laut diraja. Victoria terus memberikan arahan yang tidak masuk akal demi mempertahankan keegoannya. Dia tidak tahu bahwa HMS Dragon mempunyai satu kelemahan kritikal yang tidak boleh disentuh, dan pihak Malaysia telah mengiranya dengan begitu teliti. Di PMTK di Kinabalu, Kapten Azman menunggu saat yang tepat dengan tenang. Kapal musuh terus mengelak pada kuasa maksimum. Enjin mereka hampir mencapai had. Bagus. Masa untuk penamat. Tingkatkan serangan elektronik ke tahap maksimum. Sasar kelemahan mereka. Atas arahan Azman, pegawai perang elektronik menekan papan kekunci. Frekuensi gelombang yang dipancarkan dari KD Kinabalu diubah, memberikan tekanan yang lebih hebat kepada sistem HMS Dragon. Tenaga untuk mengekalkan radar, kuasa untuk mengelak, dan tenaga untuk sistem pendingin hawa dan penyejukan. Apabila kapal itu cuba menampung semuanya serentak, satu serangan jantung yang parah berlaku pada enjin HMS Dragon. Dengan satu bunyi dentuman yang tumpul, semua lampu di dalam kapal terpadam. Monitor di PMT, bunyi putaran radar, dan kipas pendingin hawa semuanya terhenti. Yang tinggal hanyalah cahaya merah malap dari lampu kecemasan. Dan yang paling menakutkan, gegaran enjin yang menggerakkan kapal itu telah lenyap sepenuhnya. Apa yang telah berlaku? Jeritan Victoria bergema dalam kegelapan. Anjungan itu menjadi sunyi sepi, hanya bunyi ombak yang kedengaran. Lapor. Bekalan kuasa terputus. Turbin gas terhenti. Penyejuk perantaraan mengalami panas melampau, tidak dapat dihidupkan semula. Inilah kelemahan reka bentuk kritikal yang menghantui kapal pemusnah Type 45. Apabila beroperasi pada beban tinggi secara berterusan dalam persekitaran panas dan lembab, sistem penyejukannya tidak dapat menampung, menyebabkan penyejuk perantaraan gagal berfungsi. Akibatnya, penjana kuasa akan berhenti secara otomatik untuk melindungi dirinya. Ia adalah masalah yang sering berlaku di Teluk Parsi, suatu ketika dahulu dan diketahui oleh semua pihak tentara laut dunia. Pihak Malaysia telah sengaja mencipta situasi ini dengan menggabungkan serangan elektronik dan umpanan untuk memaksa kapal itu melakukan pergerakan mengelak secara berlebihan. Victoria rebah ke kerusinya, tidak bermaya. Kapal pertahanan udara terkuat di dunia, tanpa terkena walau sebiji peluru berpandu, kini telah menjadi keranda besi yang terapung di lautan. Dia memandang keluar tingkap. Di sana, KD Kinabalu sedang berpusing kembali dengan tenang, seolah-olah mentertawakan mangsanya yang tidak berdaya. Tanpa kuasa, HMS Dragon tidak mampu lagi menghalalkan meriamnya. Mereka hanya mampu merenung kosong ke arah maut yang mendekat, terumbang-ambing di lautan. Inikah cara Malaysia berperang? Kata-katanya sendiri, beberapa menit lalu terngiang-ngiang di telinganya. Kapal persiaran plastik. Negara yang sudah lupa cara membina kapal perang. Rasa malu yang membakar dan ketakutan yang tidak terhingga menyelubunginya. Malaysia tidak lupa. Malah, mereka sudah terlalu jauh ke hadapan. Mereka tahu kelemahan mereka, dan mereka tahu kelemahan pihak British. Mereka mengawal medan perang seperti bermain catur, menggerakkan buah catur mereka dengan teliti. Dirinya, yang hanya tahu menghayunkan pedang besar dengan sekuat hati, telah ditewaskan tanpa dapat menyentuh lawannya, seperti seorang pakar Aikido yang menumbangkan lawannya dengan mudah. Dalam anjungan yang gelap gelita, cawan teh terlepas dari tangan Victoria yang menggeletar sekali lagi. Bunyi pecah yang kering bergema seperti loceng yang menandakan kekalahan tentara laut di Raja Britain. HMS Dragon yang kehilangan kuasa terumbang-ambing di lautan ganas, seperti sehelai daun. Anjungannya hanya diterangi oleh cahaya merah malap dari bateri kecemasan. Udara panas dan melekit mula memenuhi ruang tertutup itu, bercampur dengan bau peluh dingin. Gelak tawa angku tadi telah lenyap, digantikan dengan kesunyian. Para kru hanya memandang sesama sendiri dengan wajah pucat ketakutan. Mereka bukan takut hanyut. Mereka takut maut yang tidak kelihatan itu akan datang dari kegelapan untuk memberikan pukulan terakhir. Ia datang, bisik Victoria sambil mengangkat muka. Di luar tingkap anjungan, dari kegelapan lautan, sebuah bayang gergasi muncul tanpa sebarang bunyi. KD Kinabalu, pendekatannya terlalu senyap. Biasanya, apabila sebuah kapal perang bergerak, bunyi bebaling memukul air atau deruman enjin akan kedengaran, tetapi KD Kinabalu berbeza.
Ia bergerak seperti hantu atau seperti meluncur di atas ais. Sedar-sedar sahaja, ia sudah berada di situ. Inilah keajaiban pendorongan jet air, kemuncak kesenyapan dan kelincahan. Kapal ini boleh tiba di sisi mangsanya tanpa disedari. Sudah berakhir, kata pegawai eksekutif dengan suara bergetar. Mereka sudah bersedia. Mereka menjangkakan pihak Malaysia yang telah dihina dan diremehkan akan menggunakan hak sebagai pemenang untuk memalukan mereka. Mungkin dengan menyuluh lampu sorot, mengumumkan penyerahan kalah mereka melalui pembesar suara dan mendedahkan keadaan mereka yang memalukan ini kepada seluruh dunia. Namun, apa yang berlaku seterusnya jauh di luar jangkaan mereka. Sisi KD Kinabalu tiba-tiba menjadi terang, dan seorang kelasi TLDM muncul di geladak dengan lampu isyarat tangan. Ia bukan isyarat untuk menyerang. Pegawai komunikasi yang membaca isyarat itu memandang Victoria dengan riak wajah tidak percaya. Isyarat dari kapal Malaysia, Puan. Kami mengesyaki kapal Anda mengalami masalah enjin. Kami akan berada di sisi Anda sebagai perisai angin, sehingga pembaikan selesai. Sedia menawarkan bantuan teknikal jika diperlukan. Kejutan melanda anjungan. Apa? Melindungi kami selepas kita menghina mereka. Kenapa? Kenapa mereka tidak mentertawakan kita? Victoria merenung kosong ke arah Kedi Kinabalu di luar tingkap. Badan kapalnya yang licin berkilauan keperakan di bawah cahaya bulan. Dia pernah mentertawakan ketiadaan senjata yang kelihatan sebagai satu kelemahan, tetapi kini dia melihatnya dari sudut yang sama sekali berbeza, bukan menghunus keris dan menghayunkannya, tetapi menyimpannya di dalam sarung sambil menundukkan lawan dengan tenang. Ia adalah satu semangat yang jauh lebih tinggi daripada semangat kesatria yang dianutinya, satu kemurahan hati seorang pahlawan sejati, lambang keyakinan pemenang mutlak. Sambungkan saya. Gunakan talian simpanan atau apa sahaja. Saya mahu bercakap dengan komander kapal itu. Suara Victoria bergetar, tetapi tiada lagi nada angkuh di dalamnya. Apabila talian radio yang terputus-putus berjaya disambungkan semula, suara Kapten Azman yang tenang tetapi mesra kedengaran melalui pembesar suara. Ini Kade Kinabalu. Kami lega melihat Anda selamat. Di lautan, sesiapa sahaja boleh menghadapi masalah yang tidak dijangka. Jangan risau. Mendengar kata-kata itu, mata Victoria mula bergenang. Dia tahu masalah enjin Type 45 adalah disebabkan oleh kelemahan reka bentuk. Tetapi komander Malaysia itu menyebutnya sebagai masalah yang tidak dijangka, satu tanda hormat untuk tidak menuding jari secara langsung. Dia merasakan keegoannya hancur berkecai, dan pada masa yang sama, satu perasaan hormat yang tulus mula tumbuh dari lubuk hatinya. Ini Kapten Arkwright dari kapal pemusnah Dragon. Kami mengaku kalah. Kemenangan milik Anda. Victoria menuturkan kata-kata itu dengan perlahan. Saya telah salah menilai Anda. Saya pikir pertempuran ditentukan oleh angka yang boleh dilihat. Jumlah senjata, saiz kapal, kos pembinaan. Tetapi saya silap. Kapal Anda sama sekali bukan kapal yang lemah. Ia seperti sebilah keris, segala yang tidak perlu dibuang, dan hanya fungsi penting yang ditajamkan. Terima kasih atas pujian itu. Kami hanya menggunakan kebijaksanaan kami untuk melindungi negara dengan sumber yang terhad. Jangan merendah diri. Bagaimana untuk berjuang dengan kru yang lebih kecil dan budget yang terhad? Itu adalah masalah besar yang dihadapi oleh semua tentara laut di dunia, termasuk kami. Dan Anda sudah mempunyai jawabannya. Victoria memandang sekeliling ke arah krunya. Mereka juga memandang kapal Malaysia di luar tingkap dengan penuh hormat. Keupayaan halimunan, kecekapan kru yang kecil, pelbagai fungsi. Inilah standar generasi akan datang. Kini saya faham mengapa tentara laut Australia memilih reka bentuk kapal Anda berbanding kapal Jerman atau Korea Selatan. Mereka membeli masa depan. Dia memakai semula topinya dan menegakkan badannya. Kemudian, melalui tingkap, dia menundukkan kepalanya dalam-dalam ke arah anjungan Kade Kinabalu. Terima kasih, sahabat Malaysia kami, kerana menyelamatkan nyawa kami. Dan yang lebih penting, kerana membetulkan kesombongan saya sebagai seorang tentera. Saya akan membalas budi ini suatu hari nanti. Dengan skotch terbaik dan mungkin sedikit teh tarik, saya akan menantikannya.
Untuk persahabatan antara tentara laut diraja dan tentara laut diraja Malaysia, sebaik sahaja talian ditutup, tepukan gemuruh secara spontan bergema di dalam anjungan HMS Dragon. Ia bukan tepukan kesal atas kekalahan, tetapi tepukan kekaguman untuk saingan yang hebat dan kegembiraan kerana dapat mengharungi cabaran itu. Di mata mereka, KD Kinabalu bukan lagi sebuah kapal persiaran berbentuk aneh. Ia kini kelihatan sebagai penjaga laut yang gagah dan indah, terapung di kegelapan Selat Melaka. Fajar mula menyingsing. Cahaya matahari terbit dari ufuk, menerangi kedua-dua buah kapal. Naga British yang terluka tetapi masih megah, dan Bayu Malaysia yang melindunginya dengan tenang. Ia adalah detik di mana dua negara maritim, yang pernah mempunyai hubungan guru dan murid, kini berganding bahu dalam era baharu. Tidak perlu dikatakan lagi. Selepas latihan ini, kajian mengenai kelas kapal seperti KD Kinabalu dipergiatkan dalam tentera laut di Raja Britain. Jangan menilai Malaysia dari luarannya. Mereka berjabat tangan dengan senyuman, tetapi di bawahnya, mereka mengasah bilah yang tidak kelihatan. Bersama-sama dengan pengajaran itu, nama KD Kinabalu terukir sebagai legenda dalam sejarah tentera laut di Raja Britain.